Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua usahawan di dalam negeri Johor ataupun di sekitar negeri Johor kalau ada. Okey, saya rasa untuk selamat tahun baru saya ucapkan kepada semua usahawan-usahawan. Sebagai permulaan tahun baru kita, tak salah kalau saya memperkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Nur Farahim. Saya lebih suka orang panggil saya dengan panggilan Ain lah, macam tu. Jadinya kalau para usahawan yang join kita punya sesi live pada petang ini, kami bawakan tuan-tuan dan puan-puan SSM. Mungkin saya pastilah dah kalau dah usahawan tu memang dia akan relate sangat dekat dengan SSM lah. Dan mesti tahulah, tak kalau tak tahu SSM ni apa kan. Cuma pagi ni kita mungkin ada usahawan-usahawan baru yang baru nak mula-mula niaga, yang tak tahu macam mana nak daftar SSM, ataupun mungkin tak tahu SSM ni yang diorang tahu adalah untuk mendaftarkan perniagaan saja. Mungkin ada benda-benda lain yang SSM nak bagi tahu dekat kita semua. Jadinya sepanjang sesi live ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanyakan soalan. Jadi saya akan tanyakan soalan tuan-tuan dan puan-puan kepada pihak SSM. Bagi pihak tuan-tuan dan perempuan lah, macam itulah. Saya ni sebenarnya berbaik daripada demam tau. Jadi dia tekak saya, dia macam elah saya rasa suara saya. Jadi dia kalau macam serak-serak tu janganlah minta saya nyanyi lagu macam teruk sangat dah suara saya. Okay. Saya mengharapkan tuan-tuan dan perempuan sihat selalu. Masih lagi teguh perasaannya, hatinya untuk menjalankan perniagaan, dan kekal bersama kami kerana saya pasti tuan-tuan dan perempuan menantikan apa program-program daripada kami ataupun agensi-agensi lain yang ada dijalankan di negeri Johor. Jadinya kami akan bawakan kepada tuan-tuan dan perempuan satu persatu. Maksudnya dalam mungkin minggu ni kita akan bawakan SSM, minggu depan mungkin geran kami, mungkin minggu depan lagi satu daripada agensi lain. Jadinya tuan-tuan dan perempuan kena stay tune, orang kata macam tu. Okey, bersama-sama saya Encik Khairul Syam bin Jantan, eksekutif daripada SSM Negeri Johor. Selamat petang Encik Khairul Syam. Saya panggil Cik Syam lah sebab dia lagi suka orang panggil dia Syam. Macam mana saya suka orang panggil saya Ain, dia lebih suka orang panggil dia Syam. Betul tak Cik Syam? Alhamdulillah. Okay. Betul Puan. Saya lebih prefer nama senang je, Syam saja. Nama glamour. Nama glamour ke? Betul. Okey. Encik Syam, sebelum kita mula lah, mungkin kita boleh macam orang kata kenal-kenal. Sebab saya rasa saya sendiri pun baru first jumpa Cik Syam secara online ni. Betul tak? Cik Syam pun tak kenal saya pun tak kenal Cik Syam. Okey. Cik Syam dekat SSM ni dah berapa lama? Saya berkhidmat di SSM pada tahun 2012. Okey, so daripada pengalaman saya daripada pernah menjalankan kerja-kerja siasatan dan kerja-kerja pengurusan, dan bermula daripada tahun 2016. Okey, saya ditugaskanlah untuk memproses permohonan pendaftaran di SSM Johor. So sebelum kita move forward lebih dalam, SSM Johor ni dekat mana? Itu dia. Okey, untuk SSM Johor, pejabat utama adalah di Menara Ansar. Okey, dekat sebelah Kota Raya lah. Dan kita ada cawangan juga di SSM Muar. Okey, so kalau biasanya kalau orang tanya kalau nak minta benchmark, kami dekat sebelah Kota Raya saja. Bersebelahan Kota Raya. So SSM ni tak ada dekat semua daerah, tak ada lah, betul? So tak ada, yang ada cuma cawangan di Muar sahaja. Muar sahaja. Jadi kalau usahawan tu nak ke SSM, boleh pergi ke Muar ataupun dekat JB sahaja, ataupun ada mana-mana lagi tempat yang diorang boleh jumpa SSM ke? Okey, itu bergantung kepada keselesaan. Sebagai contoh, kalau public yang ada duduk di Batu Pahat ataupun di Keluang, kerana mereka berada di tengah-tengah kan, itu terpulang kepada public tulis sendiri sama ada dia berselesa dia ke Johor Bahru ataupun
KEMUA untuk berurusan bagi pendaftaran perniagaan. Okey, kalau macam dia dekat tengah-tengah, dia tak macam, maksudnya dia tak adalah relate kalau dia beralamat di Batu Pahat, dia kena daftar dekat Batu Pahat. Taklah macam tu. Tidak, tidak. Dia tengok Okey. desa yang mana. Dia rasa kalau saya nak pergi KEMUA ke, so dia boleh pergi KEMUA. Itu bergantung Hmm. kepada public punya pilihan. Kita cuma bagi cadangan dan keputusan Hmm. oleh public itu sendiri. Okey. So untuk petang ni, kita tahu tajuk kita berkenaan dengan pendaftaran perniagaan. So apa yang nak dikongsikan pada petang ni, Cik Syam? Okey, so petang ni saya akan berkongsi sikitlah kepada tuan-tuan. Okey, berkaitan orang kata cara mendaftarkan perniagaan, faedah-faedah. Okey, faedah-faedah mendaftarkan perniagaan dan orang kata tips untuk orang kata memudahkan permohonan tuan-tuan diluluskan. Oh, ada permohonan juga pendaftaran perniagaan ni? Ada tips Ingatkan macam juga. geran-geran je ada permohonan. Untuk daftarkan perniagaan pun ada permohonan juga. Okey. So, apa yang pentingnya? Kenapa pendaftaran perniagaan ni penting? Okey. Nanti itu akan saya terangkan dalam taklimat saya ni. Okey, dia ada Okey. beberapa poin-poin yang saya akan highlight kepentingan, okey, dan faedah mendaftarkan perniagaan. Kebanyakan orang tahu dia daftar perniagaan sebab apa? Sebab kena daftar. Apa faedah dia? Dia kurang jelas. Kat sini nanti saya akan kongsikanlah supaya nampaklah apa kepentingan dan kelebihan mendaftarkan perniagaan berbandingkan mereka yang menjalankan perniagaan tapi tak mendaftarkan perniagaan mereka. Betul. Dan untuk tuan-tuan dan perempuan yang ada dekat sesi live kita ni, kenapa saya bawakan SSM pada hari ini dan pada awal, macam saya kata macam Januari tau, bulan pertama, kerana setiap geran kita mewajibkan para usahawan perlu ada SSM. Nampak? Jadi kalau usahawan tu orang kata macam SSM ni lesen. Memang lesen lah kan. So kalau dah ada SSM, kita tahu dia dah menjalankan perniagaan tersebut. Betul tak? Okey. Betul. Teruskan, Syam. Okey, kebanyakan SSM ni dia adalah pengeluar. Okey, pengeluar lesen pendaftaran perniagaan. So di mana kebanyakan agensi, seperti bank ke ataupun pihak agensi kewangan, diorang akan minta lah bukti bahawa perniagaan itu didaftarkan. So kalau kat situ barulah diorang boleh menikmati pinjaman, orang kata menikmati insentif latihan yang ditawarkan oleh agensi-agensi berkaitan. SSM ni, macam kita tengok dekat depan ni lah, dah memang dah lama. SSM ni memang orang kata memang dah lama dah dekat sini. Jadinya, kalau dekat Johor ada dua cawangan, dekat negeri lain, kira dekat, orang kata setiap negeri mesti ada SSM, betul? Betul, Puan. Adakah usahawan yang berada di negeri lain, dia boleh mendaftarkan perniagaan dia di Johor melalui SSM Johor macam tu? Okey. Dari segi perundangan, aktiviti perniagaan tu ataupun didaftarkan tak kisah dekat di mana-mana negeri ataupun mana tempat kecuali di Sabah dan Sarawak. So especially saya merujuk kepada enterprise lah. So Sabah dan Sarawak ni sebenarnya kalau dia ada mendaftarkan pun dia ada mendaftarkan di bawah Sdn Bhd sahaja. So kalau untuk Semenanjung Malaysia ni dia ada enterprise dan Sdn Bhd. So itu keunikan di bawah di bawah Sabah dan Sarawak lah, maknanya diorang boleh mendaftarkan, diorang boleh menjalankan aktiviti perniagaan ataupun melakukan aktiviti perniagaan terus kepada pihak berkuasa tempatan. Tapi kebanyakan untuk yang entiti perniagaan di Sarawak ni kebanyakan untuk dia mendaftar SSM untuk Sdn Bhd. So cara ringkasnya nanti saya akan jelaskan dalam taklimat. Dalam taklimat tu di mana sebab saya lebih berfokuskan kepada enterprise. Orang kata sebab dekat SSM ni ada 3 entiti perniagaan iaitu enterprise, perniagaan, Sdn Bhd dan LLP. Nanti saya akan jelaskan yang kepada pihak tuan-tuan lah. So yang mengikuti program kita pada petang ini supaya mereka lebih faham apa itu perniagaan, apa itu Sdn Bhd, apa itu enterprise, apa itu LLP, apa Komisian Liability Terhad. So kadang-kadang orang ingat
enterprise dan sedang berhad tu sama. Tapi sebenarnya mereka dua-dua ni di di bawah undang-undang yang berbeza. So dekat dalam sesi kita ni nanti, adakah Cik Syaf akan kongsi macam mana nak daftar secara online ke ataupun memang kena ke pejabat ke? Itu tu. Okey. So kat sini saya akan orang kata berkongsi lah, berkongsi orang kata cara ataupun tips-tips bagi memudahkan perniagaan. Okey, diluluskan. Okey, kebanyakan orang kata dia takut berlaku kesalahan lah, takut berlaku kesalahan. So kat sini saya kongsikan tips-tips lah cara bagi memudahkan permohonan pendaftaran tuan-tuan diluluskan. Saya berkongsi tips tersebut. Okey, tu yang tak tahu, tak sabar nak tengok apa tips itu sebab saya pun tak tahu bahawa ada orang kata macam itulah Cik Syah cakap ada yang tak boleh diletakkan, mungkin nama tu tak kena ke ataupun macam mana kan. So nak tahu yang tu betul. Okey. Teruskan. So kat sini nanti saya akan berkongsi lah. So berkongsi macam mana kebanyakan public ni dia tanya kenapa permohonan saya di query bermaksud tak lulus. Sekali kita buat semakan semula, nama perniagaan dia dengan aktiviti perniagaan dia tak selari. Dan mengelirukan. Contohlah dia letak pada contohnya Ali Restoran Ali. Okey, bila kita ada nampak perkataan restoran pada nama perniagaan, secara mudahnya, secara amnya kita akan faham restoran adalah menjual makanan. Betul? Tapi kat situ dia tulis menjual pakaian lah, menjual bahan binaan, menjual alat ganti kenderaan. Itulah kenapa apa sebab permohonan tersebut tidak dapat diluluskan. So kita akan bagi nasihat macam mana nak buat pembetulan. Sama ada padamkan aktiviti yang tidak berkaitan ataupun lebih kepada tukar nama perniagaan tersebut menggunakan nama perniagaan yang lebih umum. Contohnya sebelum ni Restoran Ali. Lepas tu dia tukarlah kepada Gemilang Ali Enterprise. Nampak tak? Bila Gemilang Ali Enterprise, nama tu dia umum, dia tak menunjukkan apa-apa aktiviti, senanglah diluluskan. Okey, dia sama macam orang kata nak daftarkan trademark lah macam tu, dia tak boleh relate dengan produk yang kita keluarkan ataupun perkhidmatan yang kita jalankan. So dia sama tuan-tuan dan puan-puan, so kita tahu kalau dia sama je macam dia nak daftar trademark pun sama, yang daftar SSM pun sama. So dia kalau boleh kalau letak restoran, so jalankanlah restoran, janganlah tiba-tiba ada bengkel ke, tak relate lah. So kalau nak pakai tu pakai nama umum. Okey. Betul. Teruskan. Okey, salah lagi satu berkaitan kebanyakan mereka yang mendaftarkan perniagaan ni, nama perniagaan ni dia orang guna nama yang mudah. Okey, nama yang mudah, nama yang pendek. Okey. Memang sukar untuk diluluskan kerana apa? Nama tersebut tu orang kata telah didaftarkan ataupun kebarangkalian untuk menyerupai nama perniagaan yang telah didaftarkan tu dah wujud. Sebagai contoh, saya bagi contoh dia nak pakai nama NOR Enterprise. Nur. Ataupun Jaya Enterprise. Okey, benda tu sangat sukar diluluskan sebab apa? Sebab nama tersebut pasti telah didaftarkan. Kalau nak mudah, orang kata masa buat pendaftaran perniagaan tu cadangkan 4 sekurang-kurangnya 3 ataupun 4 lah. 4 tu lebih baik. Orang kata untuk kebarangkalian diluluskan tu sangat tinggi. Contohlah saya bagi contohnya Jaya Setia Gemilang Enterprise. Itu kebarangkalian untuk diberi kelulusan itu sangat tinggi. Okey, sebab kami akan buat semakan nama tersebut ada pakai ataupun nama tersebut ada tak menyerupai dengan nama perniagaan, nama-nama yang telah didaftarkan. Kalau tak ada, memang kami akan beri kelulusan. Kalau contohnya Jaya Enterprise, dalam rekod kami perkataan Jaya tu dah terlalu banyak. So kami nak beri kelulusan, kami akan buat semakan satu-satu. Itu yang akan menyebabkan permohonan ada orang kata sukar untuk diluluskan. So kena pakai nama yang macam bukan well known, jangan well known sangat lah macam well known. Jaya, orang kata Jaya Enterprise lah, Maju Enterprise lah, Maju Jaya Enterprise lah. Nama tu well known dalam orang kata sebagai nama-nama perniagaan well known. Tapi diorang kan menggunakan nama tu, orang kata macam doa lah, macam Maju Enterprise. So perniagaan mereka lebih maju macam tu. Diorang menggunakan nama yang macam tu. Betul tak? Betul. Kebanyakan sebab tu sebelum mereka bertindak untuk mendaftarkan, dah ada orang lain mendaftarkan dahulu.
So kita sebaik-baiknya tidak dari segi perundangan kita pun tidak membenarkan nama yang telah didaftarkan oleh pihak yang lain. Menyebabkan kekeliruan betul tak? Sebab benda tu memang dah tertakluklah di dalam atas. Tidak menyerupai mana-mana rekod simpanan yang telah didaftarkan. Okey, faham. Okey, teruskan. Cik Syam, apa yang nak dikongsikan pada petang ni? Okey, so saya berkongsikan kat depan saya first kali saya akan berkongsikanlah tentang sejarah penubuhan SSM. Okey, kebanyakan public kebanyakan orang-orang lama dulu, okey. Sebelum SSM ni ditubuhkan ni dia panggil pejabat perniagaan dan pejabat pendaftar syarikat. So saya sempatlah pada waktu awal 90-an tu sebab mak saya meniaga kedai runcit, saya sempatlah datang ke pejabat pendaftar perniagaan ni sebelum SSM ditubuhkan. Maknanya SSM ni adalah gabungan dua pejabat iaitu pejabat pendaftar syarikat dan pejabat pendaftar perniagaan. Okey. Dan dikawal di bawah Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia tahun 2001. So SSM telah ditubuhkan pada April tahun 2002. Okey. So kat sini tuan-tuan boleh lihat daripada slide yang saya dikongsikan. Okey, ini ada kalau kita tengok dekat dalam map yang disediakan ni, okey, kat sini kebanyakan pejabat-pejabat SSM tertumpu di negeri lah. Okey, dekat ibu negeri. Okey, untuk Johor kita berada di Johor. Pejabat SSM ada di Johor Bahru iaitu Menara Ansar dan di Muar. Okey, dekat Melaka. Okey, dekat Kuantan, dekat Pahang ada dekat Kuantan dengan Temerloh. Dekat Sarawak tu ada dekat Sibu, Miri, dengan Sabah ada dekat Labuan dengan Kota Kinabalu. Okey. Seterusnya ni fungsi-fungsi kita lah. Okey, fungsi-fungsi utama SSM. Fungsi Sebelum pergi ke fungsi tu, tadi kan Cik Syam dah tunjuk dia punya map dekat mana kan. Untuk dapatkan orang kata nak call ke apa tu semua boleh dapat dekat website, betul tak? Betul. Okey, itu dia. Website tu apa tu? Website SSM. Kalau boleh kongsikan. Okey, kalau website rasmi kita www.ssm.com.my. Lepas tu cari bahagian konteks. So dekat situ tuan-tuan bolehlah call sekiranya kalau tak faham boleh call mereka, betul tak? Dekat contact number yang disediakan. Betul. Okey. So saya teruskan untuk slide selanjutnya. Okeylah, saya berkongsi pasal fungsi-fungsi utama SSM. Okey, yang pertama adalah mengendalikan pemerbadanan syarikat, perkongsian liabiliti terhad dan pendaftaran perniagaan. Yang kedua, fungsi maklumat korporat, pusat maklumat korporat dan perniagaan. Yang ketiga, peningkatan taraf urus takbir korporat. Yang keempat, pengawasliaan dan yang kelima adalah pusat latihan korporat. Okey, kalau kita tengok dekat sini, okey, SSM ni adalah satu-satunya agensi yang mendaftarkan perniagaan. Okey, termasuklah syarikat dan perkongsian liabiliti terhad. So dekat SSM juga kami menawarkan, okey, kalau kita orang kata untuk pembelian mana-mana maklumat perniagaan lain, contohnya lah saya, okey, nak mencari maklumat tentang sesuatu perniagaan, siapa pemilik dia, okey, dekat mana dia beroperasi, okey, berapa orang kata apa aktiviti perniagaan dia, saya boleh datang ke SSM untuk buat pembelian maklumat perniagaan yang saya nak. Selain daripada pembelian secara hadir ke SSM, pemilik boleh membuat pembelian juga secara atas talian, iaitu melalui MyData dan juga e-info. So yang perkara 3 dan 4, peningkatan taraf urus takbir dan pengawasan korporat, ini adalah di bawah penguatkuasaan. So maknanya kita menggalakkanlah setiap peniaga, usahawan, okey, menjalankan aktiviti perniagaan di dalam negara dengan penuh etika. So yang terakhir sekali, pusat latihan korporat. So maknanya kami ada memberilah latihan-latihan kepada pihak-pihak berkepentingan seperti company secretary, okey, untuk meningkatkan tahap kecekapan dan tahap pemahaman berdasarkan undang-undang yang diurus tabir oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okey. Cik Syam, ada tak
kes-kes. Kalau dulu lah, SSM tidak ada melantik mana-mana ejen untuk mendaftarkan perniagaan. Betul? Ke Betul? ada melantik juga? So, ada ke kes-kes yang ni, yelah, kita tahulah kes-kes yang macam ni. Ada Betul. ke? Tu nak kena bagi clarify kat situ. Okey, yang Baik. berkaitan kes tu nanti saya akan jelaskan lebih lanjut kerana apa? Sebab kebanyakan dulu tahun 90-an kan, 90-an kan orang kata ulat semua depan pintu pejabat, betul? Ulat-ulat. Okey, so kebanyakan dia orang dah berevolusi sesuai dengan peranan masa, so dia berevolusi melalui secara atas talian pula. Dia orang cuba menggambarkan bahawa dia orang adalah SSM. Buat masa ni SSM tidak pernah melantik mana-mana ejen ataupun mana-mana pihak ketiga. Okey, untuk mendaftarkan perniagaan bagi pihak SSM. So maknanya pemilik itu sendiri akan mendaftarkan terus perniagaan mereka secara atas talian tanpa melalui pihak ketiga. Okay, faham? Okey, so selalunya saya dapat, kalau saya bagi taklimat secara fizikal, lalunya diorang akan tanya, saya meniaga ni, perlu daftar ke tidak? Ini adalah satu soalan yang bagus, simple. Okey, so apa jawapan selalu saya bagi? Okey. Bagi aktiviti Akta Pendaftaran 1956, okey, mentarikhkan perniagaan sebagai setiap bentuk perdagangan, pertukangan, pekerjaan profesion atau aktiviti yang dijalankan bagi maksud mendapatkan keuntungan. Okey. Jika dia menjalankan aktiviti tersebut orang kata secara sukarela tanpa mendapat apa-apa keuntungan, maka ia tidak layak untuk mendaftarkan perniagaan. Okey, kalau dia menjalankan semata-mata motif saja, contohnya saya ni ada jual sikit-sikit, perlu tak saya daftar? Okey, sikit-sikit tu dia ada motif keuntungan ataupun tidak? Jika bermotifkan keuntungan, perlu didaftarkan. Dia bukan sikit atau banyak, tapi motif atau maksud mendapatkan keuntungan. Kalau macam kerja-kerja amal tu, dia tak boleh daftar lah sebab dia bukan bermotifkan keuntungan. Susah. Kalau dia part time, dia buat bisnes part time pun dia kena daftar SSM. Betul. Ini sebab dengan maksud mendapatkan keuntungan. Okey, so kat sini saya jelaskan lebih lanjut. Okey, selalunya kadang-kadang ada public dia tersalah faham. Okey, datang saya nak daftar Sinar Berhad. Tapi bila tanya sebenarnya dia daftar enterprise. Semua dia mungkin ada kekeliruan. Okey, kat sini saya jelaskan. Okey. Dekat SSM ni ada 3 entiti perniagaan. Yang pertama iaitu enterprise, Sinar Berhad atau Berhad ataupun PLT. Okey, Perkomersian Liability Terhad. Okey. Mungkin kita memang selalu famous ada 2 pasal dengan enterprise dan Sinar Berhad lah. PLT ni adalah satu entiti perniagaan yang baru. Okey, yang baru ditubuhkan. Okey, tidak baru tapi sudah berapa tahun ditubuhkan. Okey, kita lihat kat sini perbezaan. Okey, daripada fee pendaftaran. Okey. So untuk enterprise ada bayaran RM30, ada bayaran RM60. Okey, apa beza RM30 dengan RM60 ni? Okey, jika sewaktu pemilik mendaftarkan perniagaan, jika dia pilih okey, jenis nama perniagaan sebagai nama personal name. Contohnya nama dia Ali bin Abu. Okey, and dia daftarkan perniagaan dia ikut seperti mana dalam IC Ali bin Abu juga. So bayaran dia adalah RM30 setahun. Okey, bagi RM60 pula bayaran dia adalah dia menggunakan nama dagang. Contohnya Abu Setia Enterprise. Okey, itu adalah RM60. Apa beza RM30 RM60 adalah okey, bayaran RM30 dia tidak boleh diwariskan. Okey, jika pemilik itu sakit dia tak boleh wariskan. Okey, saya nak anak saya masuk dalam perniagaan ni dan saya nak keluar. Tak boleh. Tapi dengan bayaran RM60 ni dia boleh masukkan pemilik baru dan dia boleh keluar. So kat situ adalah kemudahan lah. Kebanyakan berlaku yang pada kami dia menggunakan bayaran RM30 tapi nak masukkan anak dia sebab apa? Kerana faktor usia. Itu tidak dibenarkan. Okey, untuk Sinar Berhad pula bayaran RM1,000. Okey. PLT adalah RM500. Okey. So tentang pemilikan enterprise ni kadang-kadang ada pemilik tanya, saya nak tambah isteri saya dalam perniagaan ni boleh? Okey, kami akan semak dulu apa perniagaan tersebut. Okey, kalau kita nampak nama perniagaan tu dia menggunakan nama trade lah, contohnya Abu Gemilang Enterprise, nak tambah isteri dia, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab undang-undang membenarkan pemilik di bawah enterprise ni maksimum adalah seramai 20 orang. So maknanya boleh ada 20 orang rakan kongsi lah. Okey. So untuk Sinar Berhad pula,
dia punya pemilikan tu di bawah dipanggil pemegang saham. Kadang-kadang pemegang saham ataupun shareholder, ataupun yang ketiga adalah rakan kongsi. Okey, so yang keempat, okey, enterprise ni dia kena renew. Okey, sebab tu sebab tu dia renew tu bergantung kepada berapa lama dia renew ataupun berapa lama daftarkan perniagaan tersebut. Sebagai contoh, katalah mula-mula daftar perniagaan tersebut, dia daftar 2 tahun. Okey. Okey. Dia perlu renew sebelum perniagaan tersebut tamat pada tempoh 2 tahun. Contohnya kata dah habis setahun 6 bulan, dia kena renew lah. Tapi Sdn Bhd dia tak ada istilah renew. Tapi Sdn Bhd dia kena hantar penyata tahunan dan penyata kewangan ke SSM tanpa gagal. Okey, untuk PLT pula dia tak ada renew, tapi dia hantar akaun pengurusan. So maknanya ini okey. Berapa pula yuran untuk pembaharuan? Sama juga bagi enterprise. Kalau puan tengok pendaftaran dengan pembaharuan tu sama, RM30 dengan RM60. Okey, sama saja. Okey, tapi Sdn Bhd masa dia submit penyata tahunan, itulah charge yang akan dikenakan. Sama juga dengan PLT. Okey. Adakah macam tadi tuan cakap 2 tahun, dia boleh pilih ke nak 2 tahun ke nak 5 tahun ke macam tu, berapa pula bayaran dia? Boleh. So dia boleh pilih berapa tahun. Maknanya dia daftar terus. Saya ada yang peniaga yang kata saya nak cuba setahun lah dulu. Ada kan dia rasa macam boleh ke? So ada yang orang kata dia daftar terus 5 tahun. Dia ada masa pendaftaran tu kita akan bagi satu orang kata pilihan 1 tahun hingga 5 tahun. Dan itu terpulang kepada pemilik pendaftar untuk berapa lama dia nak mendaftarkan perniagaan tersebut. So, okey, yang untuk bayaran perkara dia tetap okey, bayaran dia tambahan RM60 saja. Bagi nama trade, RM30 bagi nama personal name. Ada cuma tambah RM60 setahun. Contohnya katakanlah okey, katakanlah masa daftar yang pertama tu, masa dia register daftar dengan yang pertama kali dia register, so bayaran dia RM60 tambahan RM10 untuk maklumat perniagaan. Okey, so RM70. So jika dia register 2 tahun, okey, dia tahun yang kedua tu dia bayaran dia hanya RM60 sahaja. So maknanya 60 campur 60 campur RM10 untuk maklumat perniagaan. So jawapan dia adalah RM130. Untuk tempoh 2 tahun. Katakan nak tambah 3 tahun lagi, tambah lagi RM60. So dia akan bertambah RM60 setiap tahun. Okey. So untuk perkara nombor 6, kelayakan untuk mendaftarkan. Yang ni kadang-kadang sebab kita Johor ni dekat dengan Singapura, kadang-kadang rakan kongsi ni orang Singapura, kan, Singapura. So dia kata saya ada partner ni, partner daripada Singapura nak daftar, nak buka perniagaan kat sini. So kadang-kadang dia tanya, boleh buka enterprise tak? Okey, saya jelaskan. Kalau mana-mana rakan tuan-tuan yang ada rakan kongsi daripada luar negara yang bukan warga Malaysia, warga negara ataupun pemastatan tetap, iaitu IC merah, perlu buka Sdn Bhd. Contohnya dia ada rakan kongsi tu daripada Singapura, okey, nak berniaga kat sini, okey. So dia datang dengan pasport dekat Malaysia, so dia buka Sdn Bhd. Tapi jika ada rakan kongsi sekurang-kurangnya IC merah, dia boleh buka di bawah enterprise. So sebab tu ada kelayakan dia. Untuk enterprise, kelayakan untuk mendaftar adalah warga negara, pemastatan tetap iaitu IC merah dan berumur 18 tahun ke atas. Okey, untuk Sdn Bhd pula dia untuk warga negara asing ataupun warga negara. Sama pun juga dengan PLT. Okey. So, okey, berkaitan pasal yang orang kata ejen. Kebanyakan mereka tersalah pilih website yang betul. Sebab tu terkena pada website ejen. So kalau website SSM ni yang betul adalah kena type yang penuh. Okey, kebanyakan orang suka type BIZ saja. So nasihat saya bagi mengelakkan terkena pada website yang salah atau website ejen, saya nasihatkan menggunakan website yang penuh lah. ezbiz.ssm.com.my. Okey, untuk mendaftarkan enterprise. Okey, Sdn Bhd ni mycoid 2016 ssm.com.my dengan PLT myllp.ssm4u.com.my. Okey. Cuma untuk Sdn Bhd ni dengan enterprise ni ataupun PLT ni
biasanya untuk Sdn Bhd segala dokumentasi ni diuruskan oleh setiausaha syarikat. Tapi untuk enterprise ni pemilik daftar sendiri. So yang inilah kelayakan mendaftar di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1986, sama juga warga negara Malaysia, penduduk tetap berumur 18 tahun ke atas. Perniagaan tersebut dijalankan di Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan. So bermaksud dekat Sabah, okey, ada satu tempat sahaja yang boleh daftar enterprise dekat Labuan. So untuk slide selanjutnya, ni kelebihan. Kadang-kadang orang daftar perniagaan ni sebab dia ikut kawan, dia tak tahu sebab dia nak berniaga. Tapi dari segi kelebihan dia, ini adalah kelebihan dia. Yang pertama, kelebihan pertama adalah diperakui sah kewujudannya menurut undang-undang. Maknanya kita SSM ni adalah satu agensi yang mendaftarkan sesuatu perniagaan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Yang kedua, ni paling famous lah. Sebab apa nak daftar? Ni menikmati pelbagai insentif dan pinjaman dan latihan lah. Sebab macam PUJB sendiri orang kata menetapkan betul setiap ahli orang kata ada SSM. Sebab apa? Untuk membuktikan bahawa dia adalah usahawan. Dia adalah usahawan yang berdaftar. Yang ketiga, credibility dan komitmen untuk berniaga. Sebab kadang-kadang kita ni especially dengan orang kata perniagaan online. Bagaimana kita nak membezakan kita peniaga dengan peniaga orang kata scammer. Kita tunjukkanlah kita ni berdaftar. So orang lebih yakin untuk melakukan transaksi dengan kita. Biasanya scammer ni diorang tak berdaftar. So kat situ itu orang kata memberi peluang lah, memberi keyakinan, keyakinan kepada kita punya customer lah untuk berurusan dengan kita. Yang keempat adalah pengurusan kewangan yang lebih terurus lah. So maknanya nanti katalah dia ada SSM dan dia boleh buka akaun bank. So dia boleh asingkan lah akaun peribadi dengan akaun perniagaan. So kat situ boleh nampak lah, satu hari berapa sales dia, dia boleh nampak berapa, dia boleh nampak dia punya potensi perniagaan dia. Sama ada dalam potensi yang baik ataupun tidak baik. Dari situlah dia boleh buat keputusan untuk apa yang terbaik untuk perniagaan. Kadang-kadang orang takut nak daftar. Sebab apa? Sebab saya selalu jawapan dia beri adalah saya ingat kawan saya cakap. Ni permohonan kerana takut tak dapat bantuan. So sebenarnya benda ni itu lebih baik rujuk kepada pihak income tax lah. Pihak income tax kata tak dapat bantuan sebab ada SSM, rujuk dapatkan maklumat lanjut daripada income tax. Yang kedua, takut dikenakan cukai. Cukai ni orang kata dari segi perniagaan secara bahasa ringkas lah. Perniagaan yang dikenakan cukai adalah perniagaan yang menguntungkan. Biasanya perniagaan yang tak untung ni biasanya diberi kebebasan ataupun dipanggil pelepasan cukai. So bila menaikkan cukai biasanya ada dalam keadaan posisi yang menguntungkan, masa itulah dia senang untuk buat pinjaman. Sebab kadang-kadang bank ni kadang-kadang nak tengok juga berapa banyak cukai yang dia bayar. So dia boleh buat anggaran berapa keuntungan perniagaan tu dalam setahun melalui cukai yang ditaksirkan. Yang ketiga ni, saya berniaga kecil-kecil je, rasa tak perlu daftar kot. So saya ulang balik sekali lagi, Akta Pendaftaran Perniagaan, aku kata setiap aktiviti lah, orang kata bermotifkan keuntungan, dia tak nyatakan orang kata kecil-kecil ke tak perlu tak. Dengan dia menjalankan satu aktiviti dengan bermotifkan keuntungan, dia perlu didaftarkan. Yang keempat, sebab dia kata dia ada lesen majlis, so dia kata tak perlulah. Lesen majlis tu sebenarnya dia lesen premis berniaga, tempat untuk berniaga. So lesen premis. Kadang-kadang orang confuse lesen SSM dengan lesen PBT. PBT tu biasanya lesen tu dikeluarkan atas tempat-tempat komersial, shopping komplek, betul? So dia biasanya PBT ni kalau di bawah kepemahaman saya dia tu adalah lesen tempat menjalankan perniagaan. Dan salah satu syarat untuk mendapatkan lesen daripada PBT sekarang ni mereka mewajibkan ada SSM. Yang kelima, tak tahu kewajipan mendaftar perniagaan.
Ini mungkin pada tahun 90-an ke 80-an ke pendedahan tu kurang. Okay, so sekarang ni kita dah dalam era digital, so semua maklumat di hujung jari, so boleh cari apakah wajib ataupun tidak mendaftarkan. Okay, so maknanya kalau ada tuan-tuan, ada kawan-kawan ke tanya, perlu tak daftar? Setakat buat dropship je, buat kecil-kecil je, perlu tak daftar tak? So berbalik kepada yang saya terangkan sebelum ni, dengan bermotif, aktiviti dengan bermotifkan keuntungan, perlu didaftarkan. Okay, yang keenam, okay, lokasi pejabat SSM jauh daripada kediaman peniaga. Okey, sekarang pendaftaran ni dah secara mudah kita boleh melakukan secara online lah. So maknanya kalau ada rasa tak tahu ataupun macam mana daftar, semua manual kami telah berikan. Kalaupun ada apa pertanyaan, nanti di hujung ni saya akan bagi satu cara untuk menghubungi kami untuk mendapatkan penerangan lanjut. Ini saya bagi satu, inilah kesalahan-kesalahan je sewaktu mendaftarkan perniagaan. Katakanlah satu pemilik tu dia nak daftar dia nak mendaftarkan perniagaan kan. Ini saya bagi tahu salah satu kesalahan lazim lah sewaktu mendaftarkan perniagaan. Kesalahan yang pertama adalah nama perniagaan dan aktiviti perniagaan mengerikan dan tidak selari. Okey, kita tengok ABC Unggul Engineering. Okey, kalau tuan-tuan tengok aktiviti perniagaan dia nak jalan, aktiviti perniagaan kerja pembinaan, okey. Makanan dan minuman. Okey. Khidmat andaman perkahwinan. Nampak tak? Engineering dengan khidmat andaman perkahwinan. Kan tak selari benda tu. So selalunya kami akan query, kami akan return balik permohonan tersebut untuk minta diperbetulkan lah. Contoh, dia tukarlah nama kepada ABC Unggul Venture. So dia bolehlah menjalankan semua apa yang dia tulis sebelum ni. Pembinaan dia boleh buat, makanan minuman boleh buat, khidmat kecantikan boleh buat, khidmat andaman boleh buat. Itu adalah cara yang paling mudah lah. Ataupun kalau dia masih insist juga nak kekal dengan nama ABC Unggul Engineering, dia kena padamkan aktiviti perniagaan yang tidak berkaitan dengan engineering. So maknanya dia tinggal satu sahaja, kerja pembinaan. Sebab andaman ni dia bukan kerja engineering. Dia lebih kepada sektor kecantikan. Okay? Yang kedua, nama perniagaan yang menyerupai nama perniagaan yang telah didaftarkan. Okay? Sebagai contoh, ABC Maju Enterprise, okey. Satu ABC rapat, satu ABC ada titik di tengah-tengah antara A, B dan C. Itu tidak dibenarkan. Contoh yang kedua adalah Nor Setia Solutions dengan Nor Setia Solution. Nampak apa beza dia? Adalah ejaan S pada solution dan ejaan tak ada S pada solution. Itu pun tidak dibenarkan. Yang ketiga, One Excel Global. Nampak? Satu One dalam bentuk ejaan, satu One dalam bentuk huruf. Itu tidak dibenarkan. Okey. Sebab tu saya lebih suka nasihatkan publik gunakan perkataan yang orang kata yang unik dan panjang. Dan menggunakan perkataan yang umum bagi memudahkan kelulusan. Okey, seterusnya. Okey. Kadang-kadang publik ni dia suka kata nama yang orang kata nama yang agak begah lah. Contoh dia nak pakai nama yang kita sememangnya tak bagi dan kita kawal seperti nama Berkaitan Diraja, Kementerian, Pertubuhan, Kelab atau nama-nama yang sensitif. Okey, yang bersifat kasar, yang tak sesuai untuk jadikan perniagaan. Contohlah, ini ada saya ambil salah satu contoh nama yang cuba publik daftarkan tapi tak luluslah sebab nama adalah contohnya Queen. So tidak dibenarkan sebab apa? Dia berkaitan diraja. Royal King pun tak boleh. Kelab bola sepak lakin. Okey, kelab ni tidak didaftarkan di SSM tapi kelab ni didaftarkan di bawah pertubuhan. Kadang-kadang dia terkeliru. So saya terangkan kelab didaftarkan di bawah pertubuhan. Okey. Ataupun yang terakhir sekali adalah kata-kata bersifat kasar dan sensitif. Okey, sebagai contoh Crazy Public Solution. Okey, nama tu nama yang offense, nama yang kasar, yang sensitif, yang tidak sesuai dijadikan nama perniagaan. Itu memang kami tidak benarkan. Okey. So yang keempat alamat perniagaan terlalu umum lah. Kadang-kadang dia letak alamat perniagaan tu umum sangat. Contohnya dia tulis alamat perniagaan dia dekat Bandar Baru Udah. Bandar Baru Udah tu besar. So dekat mana? So kadang-kadang dia tulis dekat Ayam Tebrau. So dekat Ayam Tebrau tu dekat mana? Dekat dalam Ayam Tebrau, bangunan Ayam Tebrau ataupun di luar Ayam Tebrau. Ataupun yang ketiga dia letak alamat perniagaan dia dekat Kampung Melayu, Johor Bahru.
Itu pun kami tak luluskan sebab apa? Kami tak tahu dekat mana lokasi yang sebenarnya dia menjalankan perniagaan. Sebab tu kalau mana-mana tuan-tuan nak menjalankan perniagaan, contohlah peniaga tepi jalan, peniaga makanan tepi jalan, cari nombor tiang lampu yang terdekat. Orang kata ada satu benchmark. Kata saya peniaga tepi jalan. Okey, cuba cari satu benchmark ataupun tiang lampu yang terdekat untuk kita bagi orang kata sebagai sumber rujukan kita. Oh, ni tiang lampu. Oh, dia berniaga sekitar sini. Contohnya macam contoh Bandar Baru Udah. Bandar Baru Udah tu memang besar kawasan dia. So dekat mana Bandar Baru Udah tu? Dekat Jalan Bali ke, Jalan Jagung ke? Itu memang kami tak benarkan dengan alamat perniagaan yang terlalu umum. Dia boleh Seterusnya. kalau macam alamat tu, contoh macam nak letak berhadapan Jekyll Bandar Baru Udah macam tu. Tak boleh juga. Boleh, kalau... boleh berhadapan Jekyll Bandar Baru Udah, jalan apa? Dia kenalah nama orang kata proper sebab permohonan ni adalah permohonan rasmi. So apa yang deklarasi mestilah secara rasmi. Memang ada yang buat permohonan di hadapan contohnya ada berniaga dekat di hadapan Public Bank Permah Jaya. Kami akan mintalah. Kami tahu dia hadapan Public Bank Permah Jaya, tapi kami tak rasa Public Bank kat Permah Jaya ada satu, mungkin dia ada dua ataupun ada tiga. Mungkin dia Public Bank yang mana? Jalan apa? So di hadapan Public Bank, Permah Jaya, Jalan Permah Jaya 2/13. So nampak. Yang kelima, biasanya kesalahan yang kelima adalah aktiviti perniagaan yang terlalu umum dan tidak diketahui. Contohlah dia tulis menjual pasar malam. Apa yang dijual sebenarnya dekat pasar malam? Pasar tani. Apa yang dijual? Dijual ikan ke, dijual sayur ke, dijual pakaian ke? Perunding. Dia tulis perunding saja. Perunding ni banyak kategori. Dia perunding kecantikan boleh, perunding khidmat nasihat keluarga boleh, perunding kewangan boleh. So dia perunding yang mana satu? Contoh, dan biasanya menjual, ini biasanya paling famous lah, menjual barang-barang dan perkhidmatan secara atas talian. Apakah barang yang dia nak jual atas talian? Apakah perkhidmatan yang dia nak ditawarkan secara atas talian? Ini pun yang paling famous lah, yang ditulis sebagai aktiviti perniagaan. Yang keempat, yang selain itu, peruncitan. Dia ingat peruncitan ni kedai runcit. Sebenarnya peruncitan ni bukan kedai runcit. Dia boleh jadi peruncitan bahan binaan. So bahagian pembekalan. Yang lagi satu menjual produk bukan makanan. Kalau kita baca balik menjual produk bukan makanan, sukar untuk kita tentukan apakah yang dikatakan produk bukan makanan. So contoh tayar bukan makanan. Meja bukan makanan. Adakah dia jual meja? So itulah salah satu sebab kenapa perniagaan tersebut di-query. So dia akan, lepas tu kadang-kadang dia tulis makanan, pakaian dan lain-lain. Itu juga tidak dibenarkan dan sebagainya. Itu juga tidak dibenarkan. So adakah macam kena terlalu detail? Kena detail, maksudnya memang dekat dalam aktiviti, dekat maklumat perniagaan tu, usahawan perlu letakkan details ke semua perniagaan yang dijalankan? Dia tidak detail tapi boleh difahami. Contohlah, tidak perlu, contohnya dia jual makanan, tidak perlu ditulis menjual nasi ayam goreng, nasi ayam sambal, mi goreng tu. Sekadar dia meletak makanan dan minuman. Yang penting pihak ketiga baca faham. Contoh SSM faham. Pihak PUJB tu pun faham dia nak apa benda aktiviti perniagaan dia. Ataupun pihak-pihak yang berkepentingan nak bersama dia faham aktiviti perniagaan dia. Dia tak semestinya, kadang-kadang dia tulis makanan, minuman, lepas tu sarapan pagi, sarapan malam, sebenarnya tak perlu. Tak ada sarapan malam, tak ada sarapan malam. Makan malam kan. So benda itulah. So orang kata senang secara mudah adalah dia jelas dan tidak mengelirukan. Contohnya kadang-kadang orang tulis menjual pakaian wanita, pakaian kanak-kanak, pakaian sekolah, pakaian polis, pakaian seragam. Boleh juga, tapi tulis menjual pakaian saja pun dah memadai. Sebab dia jelas, pakaian. Mungkin itu kategori dia terpulanglah kategori dia nak jual pakaian perempuan ke, pakaian lelaki ke, itu terpulang. Tapi pada saya menjual pakaian dah memadai. Okey. Cik Syam, ada
ada soalan ni daripada Cik Akil Laki Udin. Dia tanya, sekiranya kalau dia buat perniagaan service on call, macam mana dia nak letakkan alamat? Okey. 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 Bagi mereka yang tidak mempunyai premis perniagaan, okey. Sama juga macam peniaga online. Okey. Yang peniaga online, dropship, agent commission, diorang akan guna alamat kediaman. Okey. Alamat kediaman masing-masing sebagai alamat perniagaan. Itu tidak menjadi kesalahan. Kecuali kalau dia ada premis perniagaan tapi dia tidak membuat deklarasi di SSM. Okey, alamat perniagaan ni yang betul. Itu adalah satu kesalahan. So kebanyakan peniaga online ni kadang-kadang saya tanya, saya tak ada kedai tapi saya nak berniaga. So alamat saya nak letak kat mana? Kami akan nasihatkan boleh guna alamat kediaman. Sebab online ni dia tidak berbentuk. Dia tidak bertiang. Macam premis perniagaan tu dia bertiang kekal. Kadang-kadang orang berniaga pasar malam kan, dia kan tidak orang kata setempat. Sekejap dekat tempat ni lah hari, minggu depan kat tempat lain. So mereka akan guna alamat kediaman masing-masing. Okay. So harap menjawablah soalan daripada Encik Akil tadi. Okey, untuk ada yang tanya tadi pun Cik Syam ada bagi tahu kalau nama perniagaan tu kan, contoh dia dah daftarkan nama, contoh nama dia Abu Enterprise lah. Boleh ke nak tambah Abu Ya Enterprise? Ya, tapi selepas 2 tahun boleh ke? Macam tu. Okey. So untuk nama perniagaan yang telah didaftarkan dan diluluskan di bawah enterprise tidak boleh ditukar. Dipindah walaupun satu titik. Tapi untuk Sdn Bhd boleh. Sebab Sdn Bhd boleh tukar. Kadang-kadang kita perasan Sdn Bhd ada AKA betul. AKA kadang-kadang dia berubah. Dia berubah. Tapi hanya dibenarkan Sdn Bhd saja untuk membuat perubahan nama perniagaan. Di bawah enterprise tidak. Solusi dia adalah mendaftarkan perniagaan yang baru. Maksud tadi macam yang tadi Cik Syah cakap, contoh macam tadi kan ada yang engineering tu kan. So kalau tadi Cik kata buang salah satu tu, which is dia daftar perniagaan, entiti perniagaan lagi satu, macam tu lah. Okey, bila katalah contohnya Abu Engineering, dah luluskan. Untuk dia mengekalkan dia punya aktiviti perniagaan tu. Okey, so katakanlah dia dah nama Abu Engineering, tiba-tiba nak tambah menjual makanan. Sebab apa? Aktiviti perniagaan yang selalu ni katalah dia buat bengkel, tapi bengkel tu tidak mendatangkan keuntungan kan pada dia. So dia nak divert kepada aktiviti lain daripada kerja-kerja engineering. Contohnya menjual makanan. Itu tidak dibenarkan kerana nama perniagaan dan aktiviti perniagaan mengelirukan dan tidak selari. So apa yang kami boleh nasihatkan adalah dia mendaftarkan perniagaan yang baru. Sebab nama tersebut tidak boleh ditukar. Sebab tu saya lebih prefer pemilik menggunakan nama perniagaan yang umum. Dia boleh divert. Senang. Katakanlah dia buat bengkel. Katakanlah bengkel tu tidak mendapatkan keuntungan dan dia nak cuba lagi perniagaan lain. Okey, dia nak buka kedai runcit pula. Boleh, tak ada masalah. Asalkan nama perniagaan tu umum. Okey. Harap menjawablah soalan tadi. So kalau ada soalan daripada Hanisa ni, dia tanya jika dia IC Sarawak menetap di Johor, boleh tak daftar perniagaan di Johor? Boleh, betul tak? Betul, sebab kat sini dekat SSM adalah tempat menjalankan perniagaan. Okey. Tempat menjalankan perniagaan di Semenanjung Malaysia. So tak kisah, banyak especially dekat Pasir Gudang. Pasir Gudang kebanyakan ada satu tempat tu panggil Pasar Borneo. Kalau saya tak silap lah Pasar Borneo kan. Kebanyakan mereka yang orang kata yang berasal dari Sabah dan Sarawak tapi dia menetap dan menjalankan, orang kata mencari rezeki lah dekat Semenanjung ni, dekat Johor ni, dia mendaftarkan perniagaan mereka seperti biasa. Seperti orang-orang Johor juga mendaftarkan perniagaan. Sebab apa? Sebab tempat dia menjalankan perniagaan tersebut terletak di Semenanjung Malaysia. Cik Syam, adakah orang yang ada SSM ni, sebab ada yang tanyalah, yang daftar SSM ni dia memang kena taruh dia orang punya tanda, orang kata papan tanda. Perlu letak papan tanda. Perlu ke? Tak perlu. Macam mana? Sebab kalau kat rumah takkan nak taruh papan tanda kat rumah kan? Macam tu. Okeylah. Kat sini saya terus masukkan tanggungjawab lah. Kata dah daftar, kata dah daftar, dah lulus kan. Apa pula tanggungjawab selepas saya meluluskan permohonan tuan-tuan? Yang pertama adalah
Okey, katalah salah satu tanggungjawab pemilik adalah daftar perniagaan tuan-tuan daripada tempoh 30 hari berniaga lah. Katalah tuan-tuan, okey, kita undang-undang membenarkan tuan-tuan menjalankan perniagaan dahulu sebelum didaftarkan. Okey, bermaksud kat sini, katalah dah daftar, okey, dah cukup 30 hari menjalankan perniagaan, diwajibkan daftar. Okey, perniagaan tersebut. Okey, yang kedua adalah memperbaharui perniagaan dalam tempoh 30 hari sebelum tamat. Okey, kat sini 30 hari orang kata minimum lah. So bermaksud katalah perniagaan tersebut, okey, katalah alamak, kadang-kadang dia kata ada lagi 8 bulan lagi nak expired. Okey, dia dah boleh renew dah. Dia dah boleh renew tanpa sekatan. Okey. Tapi Sebaik-baiknya sebab macam, yelah, usahawan ni busy, dia orang busy. Kadang-kadang dia tak ah perasan. Memang dia tak perasan. Macam kita ah sendiri pun dapat permohonan, kadang-kadang kita dapat permohonan, SSN dia dah mati. Tapi dia hantar, oh mesti dia tak okey. perasan. Jadinya, adakah dia orang boleh menggunakan nama yang sama yang dah mati tu? Dia carry forward nama tersebut. Okey. So, berkaitan perkara tersebut, okey. Kita akan semak balik semula nama perniagaan yang didaftarkan. Okey, nama tersebut adalah sudah didaftarkan oleh pihak lain ataupun tidak. Yang kedua adalah dia mematuhi SOP yang terkini. Okey, dan yang ketiga, kalau tak ada mematuhi segala syarat-syarat telah ditetapkan, kami akan membenarkan pemilik tersebut mendaftarkan dengan nama yang sama, tetapi nombor pendaftaran akan berubah. Okey. So kat sini katakanlah kata perniagaan itu expired, dah tamat tempoh, kita akan bagi satu tempoh berterang selama setahun untuk di-renew. Okey, cara untuk elakkan renew adalah mempamerkan sijil perniagaan. Okey. Dekat premis ni wajib, premis perniagaan tu wajib untuk mendaftarkan mempamerkan perniagaan sijil perniagaan, pendaftaran perniagaan mereka dekat premis. Okey, bagi mereka yang tak ada premis, okey, bolehlah gantung dalam bilik. Okey, sebagai peringatan. Sebagai peringatan apa? Bila perniagaan kita expired. Kebanyakan yang berlaku adalah bila kami bertanya sijil letak kat mana, mereka akan jawab, simpan dalam fail. Bila dalam fail, tuan-tuan takkan nampak bila perniagaan itu expired. So apa yang baik adalah mempamerkan. Bila pamer dan kita terpandang, dah nak expired. So pemilik perniagaan boleh ambil tindakan yang sewajarnya lah, memperbaharui. Tapi bila simpan dalam fail dan tidak diketahui, terlupa. Terlupa itu satu perkara biasa. Okey. Tapi tidak mempamerkan, itu adalah satu kesalahan. Sebab apa? Bila tidak mempamerkan, akan menyebabkan tuan-tuan terlupa untuk memperbaharui dan perniagaan tersebut. Sehingga satu ketika perniagaan tersebut tidak boleh diperbaharui. So cara untuk elakkan lewat renew adalah pamerkan. Okey, di perniagaan ataupun sijil tersebut, perempuan gantunglah dalam kediaman tuan-tuan. Okey, untuk lihat. Okey, pastikan perniagaan tuan-tuan dalam sentiasa dalam tempoh yang aktif. Okey, dekat papan tanda pula, so kadang-kadang kita pasang kan, dimiliki oleh, diuruskan oleh, wajib. Okey. Wajib untuk mempamerkan papan tanda nama perniagaan dan nombor perniagaan di papan tanda. Termasuk apa-apa resit lah. Resit pun kena ada. Okey, resit berniaga, okey. Segala transaksi, dokumen transaksi kena memaparkan nama perniagaan dengan nombor pendaftaran perniagaan. Okey, seterusnya. So inilah yang tadi katanya papan tanda tu kena letak tu. Dimiliki, biasanya kebanyakan tu ditulis dimiliki oleh, diuruskan oleh. Kalau tuan-tuan perasan kan, dekat KFC ditulis dimiliki oleh siapa, diuruskan oleh siapa. Okey, kita perasanlah. Okey. Okey, untuk yang seterusnya, ini SSM ada untuk tuan-tuan, yang di mana golongan usahawan B40, kami ada menawarkanlah insentif pendaftaran perniagaan percuma, untuk setahun sekali seumur hidup. So saya harap bagi mana tuan-tuan yang mendengar taklimat ni, yang mana belum ada daftar perniagaan tapi mereka dalam golongan B40, bolehlah dapat ambil orang kata package yang kami tawarkan, iaitu package pendaftaran secara percuma tanpa apa-apa bayaran. So kita tengok apa syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk dapatkan insentif ini. Syarat-syarat yang ditawarkan bagi golongan B40 adalah warga negara Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas,
dia penerima lah, penerima bantuan. Tak kisahlah sekarang kita dah buka, asalkan dia pernah ada rekod, dia terima BRIM ke, pernah terima BPR ke, kita terima bahawa dia pernah menerima bantuan. Okey, syarat yang ketiga, dia tidak boleh ada rekod entiti perniagaan yang aktif. Contoh, katakanlah dia ada satu SSM, okey, yang berkongsi dengan kawan dia, okey, dan perniagaan tu hidup lagi, so dia tidak layak untuk menikmati pendaftaran percuma atas nama untuk diri dia sendiri. Tidak layak. Walaupun dia B40. Dia B40 tapi sebab dia dah ada perniagaan yang aktif. Dia tak boleh. Katakanlah kadang-kadang dapat bilanya, saya dah ada perniagaan dengan rakan kongsi saya. Saya tanya, perniagaan tu hidup lagi? Kata hidup lagi. So dia nak apply untuk SP ni, pendaftaran percuma. Kami memberitahu dia itu tidak layak kerana apa? Dia telah mempunyai perniagaan yang aktif. Dan dia masih lagi pemilik dalam perniagaan tersebut. Okey. Syarat-syarat yang kedua adalah kepada minta maaf, bukan syarat. Okey. Mereka yang boleh mendapat insentif ni juga adalah kepada golongan pelajar sepenuh masa. Okey. Sama juga berumur 18 tahun ke atas. Okey. Belajar di mana-mana kolej ataupun APTA ataupun APTS di dalam negara sahaja. So maknanya kalau mereka belajar dekat, contohnya dekat Singapura ke, nak menikmati insentif pendaftaran percuma ini tidak layak. Okey, sebab dekat dalam negara. So yang sama juga dengan B40, tiada rekod entiti perniagaan yang masih aktif di SSM. So permohonan ini masih terbuka sampai bila? Ada tempoh tutup ke macam mana? So far memang masih terbuka. Masih terbuka sampai sekarang. Kita tak ada meletakkan tarikh insentif ni tarikh tutup bila. Buat masa ni tak ada lagi. So kepada tuan-tuan yang dengar berkaitan perkara ni, cepat-cepatlah rebut peluang. Okey, percuma. Sekali seumur hidup, bagi tempoh setahun. Yang ni saya bagi contoh lah. Contoh dokumen-dokumen yang kita terima sebagai orang kata dokumen sokongan untuk memberi insentif tersebut. Okey, contohnya bagi pelajar. Okey, kenalah kemukakan surat pengesahan pelajar. So maknanya dia dalam masa dia memohon ni, dia adalah pelajar dalam tempoh yang masih aktif. Okey. Yang kedua, inilah yang contoh dia ada buktikan bahawa dia adalah penerima BKM ataupun BPR ataupun BPN. Yang ketiga, ni daripada MySalam. Ini adalah cara yang paling mudah lah. So nanti kalau mana cari, kalau rasa tak jumpa nak dokumen yang terima BKM ataupun BPR ke, kadang-kadang dia kena online. Okey. So cara yang paling mudah, pemilik tu boleh orang kata Google, type MySalam, masukkan nombor IC. Jika nombor IC kata anda layak, bermaksud anda layak untuk mendaftarkan permohonan pendaftaran perniagaan percuma, iaitu SPPP. Ini adalah dokumen-dokumen yang kita gunakan. Okey. So ada yang daripada Ardi Tanjung Emas Suhaida. Okey, Puan Suhaida tanya, sekiranya macam isteri yang nak daftar tapi suami dia yang penerima BKM ni, boleh ke dapat yang percuma ni? Belanjalah sikit. Alhamdulillah, memang boleh. Boleh. Okey, dengan syarat, waktu permohonan tu dia kena lampirkan sekali sijil kahwin. Kad perkahwinan ke. So sebenarnya banyak permohonan kami terima, suami yang penerima BRIM, isteri pun ingin mendaftarkan pendaftaran perniagaan percuma. Layak dengan syarat dokumen perkahwinan suami isteri yang sah mesti dilampirkan bersamalah. So contohnya first kali contohnya dokumen letak dokumen MySalam, dia masukkan nombor IC dia. Okey, dokumen kedua tu dia letak kad kahwin dia. So kami tahu penerima MySalam ni adalah suami dia. Tapi yang pemohon ni ada isteri kepada penerima MySalam. Tu kami akan beri kelulusan. Okey, tak ada masalah. Okey. So harap menjawablah soalan Puan Suhaida. Okey. Cik Syah, saya nak tanya. Sekiranya macam kan dekat aktiviti perniagaan boleh ditambah, betul tak? Betul. Adakah setiap pertambahan aktiviti perniagaan tu dikenakan charge? Okey.
Untuk saya jelaskan balik. Okey, sebenarnya untuk SSM, segala cas tu dikenakan atas setiap transaksi. Contohlah dalam satu transaksi tu dia ubah alamat perniagaan dia, and then dia ubah aktiviti perniagaan dia, and then dia ubah juga maklumat kediaman dia. Bayaran dia tetap sama, RM30. So katakanlah dia setakat tukar alamat RM30 juga, alamat perniagaan, katakanlah dia tukar alamat kediaman dia di bahagian pemilik, sama juga RM30 juga, ataupun dia tukar aktiviti perniagaan dia juga, sama juga RM30. Katakanlah dia buat satu alamat, jenis dan maklumat pemilik dia tukar sekali 3 serentak, sama juga RM30. So maknanya kadang-kadang sebab apa yang saya faham adalah setiap tambahan aktiviti perniagaan tu ada bayaran, itu adalah merujuk kepada lesen kewangan MOF. Untuk SSM tidak. Okey. Ada yang tanya, Encik Azizi dia tanya, jika asal kontraktor tukar perniagaan perladangan, boleh tak? Dia sebelum ni kontraktor, dia nak tukar kepada perladangan dekat SSM tu, boleh ke? Okey, boleh dengan syarat bergantung kepada nama perniagaan yang telah didaftarkan. Contohlah, katakanlah nama dia ABC Construction. Okey. Tiba-tiba nak tukar kepada perladangan pula. Okey. Perladangan bukan di bawah construction. So dia dah tak selari. Contohnya katalah, contohnya dia letak nama perniagaan dia ABC Teguh Enterprise. Boleh, tak ada masalah. Apa pun semua adalah supaya apa yang saya nak tekankan adalah pastikan nama dan aktiviti perniagaan selari dan tidak mengelirukan. Kadang-kadang macam tadi, dan nama construction, dia ada jual pinggan mangkuk. Okey. Okey, contoh alat-alat contoh alat kecantikan, pinggan mangkuk, lepas tu macamlah ada jual buku, tapi nama perniagaan tu construction. So tidak dibenarkanlah. Okey. So harap menjawab ya. Okey, Yamin Hassan ni tanya kalau tak ada kad kahwin ada sijil je, boleh? Boleh. Kalau tak ada kad kahwin boleh. Boleh. Sijil je. Asalkan berkahwin lah kena cakap. Asalkan dapat membuktikan bahawa mereka adalah suami isteri. Okey. So itu kadang-kadang ada yang kad, biasanya ada yang bagi kad, ada yang bagi sijil, ada yang bagi kedua ni, tak ada masalah asalkan kami berpuas hati bahawa pada waktu permohonan tersebut mereka adalah suami isteri. So tiada halangan untuk kami memberi kelulusan. Okey, so harap menjawab soalan daripada Cik Wan Min ni lah. Okey. Kalau kita tengok SSM sekarang, dia ada 2 nombor pendaftaran. Memang kedua-duanya digunakan ataupun kita boleh, dia cuma ada nombor baru, nombor lama saja, dia nombor baru. Boleh ke? Macam tu. Okey. Sebab seperti kadang-kadang yang nombor baru dan nombor lama sebenarnya dia sama juga macam IC. Kadang-kadang IC untuk orang-orang lama ni dia ada old IC. Betul? Nombor kad pengenalan lama dengan nombor kad pengenalan baru. Sebenarnya dua-dua tu memang kena dipamerkan. Keduanya. Segala urusan rasmi, dua-dua hendaklah ditulis di dalam dokumen perniagaan. Itu adalah sebaik-baiknya. Yang tanya jika kes isteri kedua boleh ke? Boleh. Isteri pertama ke, kedua ke, ketiga, keempat ke, asalkan ada dokumen tersebut boleh. Pastikanlah jangan kahwin kat Thailand je. Buka ke Samsul nanti. Saya Syam, yang kahwin tu Samsul. Okey. So tak ada masalah. Sebab apa? Sebab yang permohonan tersebut, walaupun isteri kedua, isteri ketiga, permohonan tersebut adalah atas IC, kad pengenalan. Okey? So boleh, tak ada masalah. So asalkan berjaya membuktikanlah dokumen kad kahwin rasmi lah. Kalau kad kahwin tu daripada Thailand tak pernah terima lagi. Dan kalau boleh kami tak terima sebab dokumentasi tu orang kata kahwin tu di bawah bidang kuasa kita ada institusi lah yang mengesahkan bahawa mereka adalah suami isteri lah. Kami ambil dokumen secara rasmi yang dikeluarkan oleh agensi di kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat. So itulah
Jangan kahwin kat Thailand, okey? Okey. Okey. So Yang ada okey. Pertama, okey, mana okey tuan-tuan, okey, kadang-kadang rasa macam nak telefon SSM Johor ni kadang-kadang tak berangkat. Okey, sebab kenapa macam contohnya saya tak boleh angkat, contohnya kat sini saya hadir memberikan taklimat. So saya tak boleh jawab telefon. Okey, tuan-tuan, okey, kat sini saya bagi, okey, tuan-tuan saya kalau boleh tuan-tuan save lah nombor ni dalam telefon 0722447110. Okey, save nombor ni dalam telefon tuan-tuan. Nombor ni boleh WhatsApp walaupun dia 07. Nombor ni boleh WhatsApp. Okey. Apa kebaikan dia selepas tuan-tuan save nombor ni dalam telefon, okey, dan buka WhatsApp, okey, katakanlah okey, dah buka WhatsApp nanti tengok dekat bahagian WhatsApp belah kanan atas tuan-tuan akan nampak satu gambar rumah. Dan gambar rumah tu sebenarnya kami telah upload video-video yang berkaitan lah. saya ke lain Cik Syam? Yang mana? Sangkut tadi. Okey. Saya rasa Okey. So mana kalau kata tuan-tuan dah save nombor dalam telefon, okey. Yang tadi saya recall baliklah. Cik Syam kata tuan-tuan dan puan boleh save nombor ni. Kalau tak dapat kalau call tak diangkat, WhatsApp. Okey, Cik Syam, ada yang tanya satu juga Nur ni, clear tak? Putus-putus Puan. Cik Syam dengar tak suara saya? Okey, sekarang okey. Tadi putus-putus. Okey, ada satu lagi soalan kalau saya boleh tanya daripada Pokden FBO. Okey. Tuan, dia nak tanya, kalau dalam enterprise, boleh letak berapa orang rakan kongsi? Apa nama dia nak boleh letak kat situ? Okey. Saya telah okey. Untuk yang ni okey, maksimum 20 orang rakan kongsi. Maknanya masa mula-mula daftar terus ada 20 orang rakan kongsi, tak ada masalah. Ataupun nak buat tambahan rakan kongsi seterusnya pun tak ada masalah. Asalkan tidak melebihi 20 orang rakan kongsi pada satu-satu masa. Katakanlah tiba-tiba nak tambah lagi seorang dan nak jadi 21, tidak dibenarkan. Kerana apa? Maksimum undang-undang menetapkan 20 sahaja. So kalau betul nak masukkan orang ke-21 tu, salah seorang daripada jumlah 20 orang tu, seorang kena keluar. Untuk jadi bilingkan balik 20 orang rakan kongsi. Dengan syarat, okey, untuk enterprise, dia mesti berumur 18 tahun ke atas dan kurang-kurangnya IC merah. Okey, so harap menjawab soalan daripada siapa tadi? Cik Din, Pok Din. Okey. Ada lain-lain soalan ke daripada tuan-tuan dan puan-puan? Menarik seperti ini. Okey. InsyaAllah Cik Rahmat kami akan panggil agensi lain juga selepas ini. Mungkin bulan depan, mungkin minggu depan. Kita tengok macam mana insyaAllah. Nanti kita akan wawarkan untuk program-program kita akan datang. Saya melihat kalau ada soalan-soalan yang saya terlepas, saya rasa tak ada. So kalau sekiranya ada soalan yang saya terlepas ataupun mungkin soalan tu telah dijawab oleh Encik Syam, tuan-tuan dan puan-puan boleh, sesi live ni boleh ditonton berkali-kali. So memang ada dekat Facebook. Jadinya mungkin terlupa berapa ringgit, boleh je scroll dekat Facebook semula, pergi terus dekat minit yang dia bagi tahu berapa ringgit tu, 60, 30 ringgit, 60 ringgit, 150 ringgit. Boleh tengok kat situ. 150. 1000. 150 tu yang mana? Ada 150. 150 untuk itu akaun. Hantar akaun. Betul. Hantar bagi sinar berhad, hantar akaun ke SSM setiap tahun. Okey. Adakah kursus perniagaan yang dijalankan? Okey, SSM ada ke buat kursus yang dijalankan oleh SSM? Kursus perniagaan apa-apa? Ada yang bertanya ni. Kebanyakan kursus yang kami tawarkan ni adalah untuk orang kata situasi syarikat. Kursus kepada situasi syarikat, orang kata kebanyakan untuk enterprise ni buat masa ni kalau saya tak silap tak ada, tapi kebanyakan kursus-kursus ni kami tawarkan kepada ni lah stakeholder kepentingan seperti kepada situasi syarikat lah. Sebab syarikat ni ibarat macam orang kata bagi sinar berhad ni dia ibarat middleman bagi SSM.
So harap menjawablah soalan tersebut. Tetapi pihak PJB ada buat kursus perniagaan. Jadinya kita akan wawarkan kursus-kursus kita berfasa. So kalau macam minggu depan kita ada kursus ataupun kita akan wawarkan dekat Facebook kita. So tuan-tuan puan boleh tengok macam ada tuan-tuan puan tahu berkenaan dengan program pada hari ni yang kita beritahu dekat Facebook. Macam tu juga lah program-program lain kita akan beritahu dekat Facebook. Okey. Saya Puan, sekejap Puan. boleh. Sini kat sini, okey. Contohnya lah, ini adalah salah satu, kalau tuan-tuan boleh perasan, saya tak nampak pula. Tak boleh share lah, sebab dia jadi boleh. Sebenarnya saya nak tunjuk sekarang contoh katalog sebenarnya yang apa yang ada dalam dalam WhatsApp SSM tu. Kat situ nanti setiap dalam katalog tu dia ada sediakan tajuk lah, tajuk kata saya ada exhibit tapi saya terlupa password. Macam mana nak reset? Ada video cara reset password. Saya nak tukar alamat ni tapi saya tak tahu macam nak tukar secara online. Ada video dia cara nak tukar. Sebenarnya kadang-kadang apa orang kata rasa susah sebab apa? Sebab dia nak buat tapi tak ada garis panduan. Kat sini kami bagi cara video. Tengoklah video tu macam mana dia buat. Dah faham baru buat. Tapi kebanyakan berlaku adalah buat dulu baru tengok video. Error. Okay. So sebaik-baiknya kita lihat dulu garis panduan. Okay. Oh macam ni. Baru kita buat. So insyaAllah pertama bagi saya dalam hidup kita belum ada perkara yang pertama kali kita buat terus senang. Mungkin kita akan belajar. Mungkin pertama kali first time nak daftar perniagaan macam rasa susah, tapi katakanlah kita dah pernah buat dan kita tolong pula kawan kita. Kali kedua kita tolong bantu. Kali ketiga tolong bantu lagi kawan yang lain. So kita dah tak perlu tahu video ni dah tahu buat macam mana. Sebab ilmu akan sentiasa bertambah jika kita sentiasa membantu ataupun kita membuat latihan lah. Okey. Okey. Sebelum saya tutup saya terima kasih kepada semua yang masuk. Ada soalan terakhir ke? Boleh accept lagi satu. Tadi saya dah cakap dah soalan terakhir. Dia ada lagi soalan. Okey, boleh untuk yang terakhir. Okey, kalau kita lewat renew boleh kena denda, betul? Kena denda kan? Boleh tak renew sahaja tanpa bayar denda tu satu. Dia boleh tak dia renew? Dia dah tamat tempoh, dia nak renew. Memang kena denda, betul tak? Betul. Tapi boleh ke dia skip denda tu? Macam tu. Dan sekiranya SSM dah 2 tahun tamat tempoh, usahawan tu perlu daftar baru atau dia renew je walaupun pakai nama yang sama dah lepas dah 2 tahun. Berapa tempoh masa? Tu. Okey, untuk soalan pasal lewat renew dan compound lah. Okey, so compound tu tetap akan dikeluarkan dan tidak boleh dibatalkan. Okey, tapi tuan-tuan boleh buat rayuan. Boleh buat permohonan kurangan rampuan. Bagi tahulah kenapa untuk compound kan. Sebab SSM seperti tuan-tuan, tapi yang ini kebanyakan untuk sedang berhad lah. Kebanyakan contoh, kalau tuan-tuan like Facebook SSM, puan-puan sebenarnya boleh dapatkan maklumat lanjut berkaitan tentang compound. Contohnya, akaun SSM ada menawarkan insentif 90% pengurangan compound bagi sendirian berhad. So kata puan-puan ada sendirian berhad, nak kena compound, nak minta pengurangan. Tuan-tuan boleh dapatkan insentif ni. Okey, kalau yang macam enterprise kadang-kadang terlewat renew lah, kata 3-4 bulan, kita kena denda RM60, RM70. Boleh hadir ke pejabat untuk memohon pengurangan. Boleh mohon pengurangan. Jangan abaikan compound tersebut. Nanti bila compound tersebut diabaikan, nanti takut tindakan penguasaan itu seperti kata saman hadir ke mahkamah akan dikeluarkan pada tuan-tuan. Sebab baiknya seperti yang saya nasihatkan tadi, kalau boleh elakkan melakukan kesalahan dalam perniagaan. Kalau kali pertama okeylah, tak ada masalah. Tapi kalau setiap tahun lewat, itu sepatutnya tidak boleh berlaku lah. Sebab tu satu saya nasihatkan cara untuk elakkan lewat renew adalah gantung. Kalau tuan-tuan ada premis, gantung dekat premis. Gantung premis perniagaan tu wajib. Kalau tuan-tuan ada premis, tuan-tuan boleh gantunglah dekat bilik, dan tengoklah, katalah 6 bulan lagi nak expired, renew. So kata lagi 6 bulan lagi nak expired, kalau tuan-tuan renew setahun, tuan-tuan akan dapat apa? Jadi dengan tuan akan itu jadi setahun 6 bulan. Dia akan tambahan, dia tak akan tolak. So bagi saya, so lagi satu untuk renew. Yang mana kata tak ada online ke, tuan-tuan boleh renew dekat BSN, boleh renew dekat Bank Rakyat.
Oh ya, dia Ah, tanya tadi. Saya lupa soalan tu. Boleh Astagfirullahaladzim. renew dekat BSN ataupun Bombay Raya. Kadang-kadang yang mana duduk jauh kan, kadang-kadang makcik-makcik ni cakap, ni makcik jauh. Tak boleh nak renew ni, nak Tanjung jauh. Kat mana makcik boleh renew? Dekat BSN. Dekat Bank Rakyat. Oh, depan rumah makcik je. Boleh pergi kat sana je. Dekat Ah, pos Malaysia? Pos Malaysia so far dah tak ada dah. Okey. Kalau untuk ejen, kita hanya lantik 2 sahaja, BSN dan Bank Rakyat untuk pembaharuan sahaja. Hmm. So kebanyakan macam orang-orang Mersing, kebanyakan dia orang renew sebelum ni memang dia orang pergi dekat BSN ataupun Bank Rakyat kat Mersing. Okay. So, saya rasa itu sahaja menjawab soalan tuan-tuan dan puan-puan pada petang ni. So, sekiranya ada pertanyaan lagi, boleh WhatsApp di nombor yang tertera yang diberikan oleh SSM di hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Boleh scan QR code ataupun save je nombor ni. So, boleh je. Sebab bila tuan-tuan puan-puan save, dekat WhatsApp tu dia ada beberapa, ada orang kata apa? Bagi apa tu? Katalog. Yes, katalog. Yes, katalog. So, boleh tengok kat situ, okay? Okay. Uh, Okey, untuk itu saya rasa itu sahaja untuk petang ni tuan-tuan dan puan-puan. Saya ucap kata terima kasih banyak-banyak kerana turut serta dalam kita punya sesi live pada petang ni. Sepatutnya saya pun menyusun 10 jari. Mohon ampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa, ada soalan yang saya tak jawab ataupun percakapan saya ni ada yang macam mengguris hati dan perasaan tuan-tuan dan puan-puan. Dan kepada Cik Khairul juga saya ucap kata terima kasih banyak kepada Cik SSM, kepada Puan Azlina yang berada sekali dengan sesi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak atas perkongsian yang saya rasa membantu para usahawan, membantu knowledge, membantu pengetahuan diorang lebih faham berkenaan dengan SSM ni. Betul. Memang orang kata benda yang kita boleh dapat Google je, tapi tak semua kita boleh dapat di Google. Betul. Jadinya saya menyusul 10 jari sekali lagi mengucapkan terima kasih. Ada sepatah berkata untuk daripada Cik Syah kepada semua? Okey, pertama kali saya ingin ucapkan terima kasihlah kepada Puan Ain dan pihak PUJB lah kerana memberi peluang kepada SSM untuk orang kata menyampaikan taklimat secara online ni. Orang kata ini adalah yang pertama lah pada tahun 2023 ni menyampaikan taklimat secara online. Sebab bagi saya taklimat secara online ni orang kata dah menjadi biasa selepas PKP kan. Saya juga ingin memohon maaf atas kesilapan yang mana atas sekiranya saya mengeluarkan secara tidak sengaja perkataan yang tidak sepatutnya. Itu bukan niat saya. Saya cuba hanya menyampaikan yang sebaik-baiknya apa yang saya tahu dari segi perundangan kepada pihak tuan-tuan bagi membantu tuan-tuan menjadi seorang kata usahawan yang hebat dan berilmu yang faham dari segi etika dan perundangan. Itu saja niat saya untuk sampaikan. Kalau tuan-tuan rasa ilmu tu, kalau boleh kongsi dengan kawan-kawan. Jangan dapat sesuatu ilmu tu bila kawan-kawan tersalah daftar, kalau boleh tegur, nama ni tak sesuai ni, buat macam ni nama macam ni tak sesuai dengan aktiviti ni. Kita tahu benda tu, so maklumkan sebab ilmu tu kita pakai untuk diri kita dan juga untuk membantu orang lain. Itu yang saya harapkan. So saya pun ambil kesempatan ini mengucapkan juga jutaan terima kasih lah kepada mereka yang berpartisipasi bertanyakan soalan. Saya faham memang kalau saya bagi taklimat pun memang berebut-rebut orang nak tanya ni itu. So bagi saya bagus, saya suka sebab kita ada komunikasi dua hala. Maknanya kadang-kadang tuan-tuan bertanya mungkin bagi pihak orang lain, mungkin ada pihak bagi sendiri supaya kata bila masalah ini berlaku, tuan-tuan tahu, oh boleh renew kat Bank Rakyat rupanya, boleh renew dekat BSN rupanya, tuan-tuan dah tahu. Kadang-kadang kesian mereka yang tidak tahu. Kalau boleh berkongsikan maklumat tersebut sebab dekat Facebook kami ke dekat Twitter SSM, kalau boleh like lah, so kami dapat sampaikan informasi yang baik kepada usahawan. Kalau boleh yang mana-mana usahawan PUJB yang belum like Facebook PUJB, like lah, dapatlah tengok PUJB ada buat event ni. So cari sesuatu maklumat yang boleh kita gunakan untuk kita punya perniagaan. Okey, terima kasih banyak Cik Syam. Itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Kita jumpa lagi minggu hadapan, hari Khamis. Saya akan bawakan
saya pasti yang saya akan bawakan minggu depan ni um, dinanti-nantikan. Saya akan bawakan live berkenaan dengan geran daripada PUJB sendiri. Takkan nak bersama saya kan. So, saya akan bercakap dengan lagi seorang lah. Tak pasti siapa yang saya akan tarik nanti. Jadinya tunggu minggu depan hari Khamis. Menarik. Sama. Okey. Jangan lupa daftar SSM. Sampai itu saja untuk sesi petang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.